Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tidak terasa kita sudah berada di minggu keempat bulan Januari tahun 2021. Saya berharap jalinan relasi kita dengan Tuhan di tahun 2021 ini lebih baik. Siapkan hati setiap hari untuk berelasi melalui membaca firman, melalui merenungkan firman, dan berdoa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar bahwa vaksinasi COVID-19 sudah dimulai. Pemerintah berharap melalui Presiden Jokowi setahun ini akan menyelesaikan proses vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita mendoakan, berharap mohon kemurahan Tuhan supaya proses ini memang bisa berjalan dengan lancar dan semuanya menjadi lebih baik dan sehat kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah hari ini, dan biarlah setiap kita boleh menyiapkan hati, setiap kita boleh mempersiapkan diri untuk menyambut ibadah, mengikutinya dengan tertib sampai selesainya. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur di minggu terakhir bulan Januari 2021 ini semua diberikan tubuh yang sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mendasari ibadah hari ini dibacakan dari Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk di dalam persiapan ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, ibadah hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersama-sama dengan gereja Tuhan di sepanjang zaman dan di semua tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur karena sepanjang minggu di dalam bulan Januari 2021 Engkau sudah memelihara kami. Kami percaya Tuhan ada maksud dan kehendak Tuhan atas kami masing-masing kalau kami ada sampai saat ini. Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami supaya kami boleh sepenuh hati memuliakan Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Pakai hamba-Mu dan setiap pelayan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semua ini. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik. Dialah tempat perlindungan kita. Dia penghibur kita.
Dan hanya Dia yang layak untuk menerima puji-pujian dan penyembahan dari kita. Maka hari ini, mari dengan puji-pujian, dengan suara kita mau mengakui kekuatannya, mengakui kebaikannya. Mari bersama-sama kita puji Tuhan hari ini. Katakan, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau menghibur kami Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Thank you Jesus. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dalam bahasa Mandarin katakan, Ju Yesu, wo jiu ju. Ju Yesu, wo jiu ju，无一人能像你，我愿一生全心赞美你奇妙全能的大爱。你是我安慰师，你是我安慰师，我避难所和力量，我的一切每个气息永远不住敬拜你，向主欢呼，愿全地扬声唱，颂赞荣耀能以归于君王，众山跪拜，众海洋欢呼，我要活你大能的作为，我要永远爱你，永远要坚定，无一失误，能与你的应许相比。Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu ya Yesus. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti-Mu Tuhan. Tiada janji seperti yang, tiada janji seperti Engkau. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami yang baik, sebab Dia adalah Tuhan kita yang baik. Mari dengan penuh sukacita dan penuh semangat kita memuji Dia lebih dalam lagi. Katakan, Kau Tuhan yang benar Tuhan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, Kau keselamatanku Tuhan. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Semua, dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam memuja-Mu. Semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan persiapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini dan sekaligus menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Katakan, Bapa, sentuh hatiku melalui kata-katamu hari ini Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa kami mencintai Engkau Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bujana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bujana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada
Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. 主内亲爱的弟兄姐妹们，主日平安。 Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang beribadah kepada Tuhan. 感谢主，今天我们再有机会可以来到主的跟前敬拜他。 Sepanjang minggu yang baru saja kita lalui, 我们已经度过了整整一个礼拜， mungkin ada banyak hal yang sudah terjadi, 可能已经经历到很多的事情， tapi kita semua percaya karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kita ada sampai saat ini. 但是我们依然相信主的同在、主的保守，使我们今天还可以活着。 Mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 还没聆听主的话语之前呢，我们一起低头祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 主啊，我们献上感谢。 Di minggu keempat pada bulan Januari ini, 这1月份的第4个礼拜， kami tetap diberikan kekuatan penyertaan Tuhan. 你依然赐给我们力量和同在， Masuk di tahun 2021 ini, 可以进入今年2021年， di mana pandemi masih berlangsung 疫情还依然存在。 dan upaya mengatasi pandemi juga sedang diusahakan. 解决的方式还正在尽力当中。 Kami percaya Engkau tetap ada bersama-sama dengan setiap kami dimanapun kami berada. 主啊，我们相信，无论我们在何处，你还是一定与我们同在的。 Ada kerinduan kami untuk bergabung, berkumpul bersama-sama. 我们是很渴慕可以聚集在一起， Tetapi situasi yang masih belum baik 但 membuat 是还没 kami 有完好的情况， ada di rumah 所 masing-masing. 以我们还是只能在家里而已。 Berkati ibadah kami ya Tuhan. 主啊，我们把今天的敬拜交托 Biarlah 在你手里， firman-Mu kembali berbicara kepada setiap kami. 但愿你的话语可以向我们说话。 Pakai kedua hamba-Mu yang sederhana ini 求你使用你这2位软弱的仆人， untuk menjadi berkat bagi setiap kami. 成为我们多人的祝福。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa 我 dan 们 berterima 祷告， kasih. 奉主耶稣的圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内，亲爱的弟兄姐妹们， firman Tuhan pada hari ini 主今天的话语提醒我们， akan dibacakan dari Injil Matius pasal yang ke-7, 从马太福音第7章 ayat yang ke-24 sampai ke-27. 24到27节， Demikian firman Tuhan. 主的话语如此说： Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。 Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca firman, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 凡读主的话语、思想，并遵行在他日常生活里的，变为有福的人。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi 主 Tuhan, 内，亲爱的弟兄姐妹们， tema hari ini adalah mengenal Tuhan, kunci hidup yang dahsyat. 今天呢，我们的主题呢，当我们认识神，成为我们人生最伟大的关键。
Tema ini adalah bagian dari tema sepanjang bulan ini. 这个主题呢，也成为我们整整这一个月的主要的主题，一系列的主题。 Yang mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya pengenalan kepada Tuhan yang benar. 告诉我们认识神是何等的重要。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Kita semua sudah melewati tahun 2020. 我们每一个人呢，都已经度过了2020年。 Sungguh tahun yang tidak mudah. 我们也知道那一年真的很不容易。 Dan tahun 2021 ini juga adalah tahun yang pasti tidak mudah dilalui. 然后今年呢，2021年也是确定不容易，我们能度过。 Goncangan yang terjadi tahun lalu mungkin akan masih terjadi di sepanjang tahun ini. 去年的动摇呢，可能还会影响到今年，可能会继续下去。 Seperti kejadian jatuhnya pesawat di awal tahun ini. 如同今年呢，就是在几号的时候已经发生了一个案件，就是飞机堕落的事件。 Tidak ada satupun yang tahu bahwa pesawat yang jatuh itu akan jatuh pada saat itu. 没有任何人可以想象到说那架飞机会坠落下来。 Demikian juga dengan kita hari ini. 我们现在也是如此。 Setiap kita akan melalui perjalanan kehidupan sepanjang tahun ini. 今年呢，我们每一个人都是要经历、要度过每一天。 Dan kita tidak mengetahui seperti apa yang akan kita lalui 我们也不晓 pada 得 tahun ini. 我们今天会遇到的是什么事情而已。 Tetapi kita hanya percaya bahwa di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan yang akan mengawal kehidupan kita masing-masing. 但是我们深信，在圣经里面的记载说，有主与我们同在，保守我们。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, 今天我们思想一个主题， mengenal Tuhan adalah kunci kehidupan yang dahsyat. 认识神呢，是人生最伟大的关键。 Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang dituliskan pada saat ini dan sudah kita baca 刚才我们所读的经文， adalah firman Tuhan yang nampaknya begitu sederhana. 看起来这经文好像很简单， Karena firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua 这经文好像没有什么特别，但是教导了我们， bahwa setiap anak Tuhan itu punya pilihan di dalam membangun hidupnya di atas dua macam pondasi. 就是神的儿女呢，他们有选择要立他们的生命在什么根基。 Jadi kita sebagai anak Tuhan itu ada dua macam cara hidupnya. 所以呢，我们成为神的儿女呢，我们有两种可以选择我们的生活方式。 Dua macam cara meletakkan pondasi kehidupan kita. 就是我们有选择要怎样立我们的根基、我们的基础。 Di dalam ayat-ayat tadi jelas ada dua macam itu disebutkan. Yang pertama adalah pasir. 刚才我们所读的就是两个根基，第一的呢就是在沙土上， Yang kedua adalah pondasi batu. 第二的呢就是石头上、磐石上。 Kalau kita membaca dari bagian lain, 当我们读到在另外一处的经文， maka di dalam Lukas pasal 6, 在路加福音第6章， maka kita akan menemukan bahwa yang dimaksud pondasi pasir itu adalah seperti membangun tanpa dasar. 那所谓的在沙土上立的根基呢，就是我们没有基础的立出来。 Saudara, mengapa dikatakan ada semacam orang yang membangun rumah di atas pasir? 在这里记载，就是为什么有人建立房子的时候建立在沙土上呢？ Yang artinya membangun tanpa pondasi itu. 就是没有基础的房子。 Saudara, bagian yang pertama ini mencoba untuk membawa kita kepada sebuah pemahaman. 前面这一段呢，就是带领我们，让我们可以一个理解。 Yaitu karena firman yang dibacakan itu cuma sampai hanya dimengerti, difahami. 因为他所读的圣经主的话语呢，只是单单明白而已。 Setiap kita tentu punya pengalaman seperti itu, bukan? 确定我们每个人都有这样子的经验。 Kita membaca Alkitab, 我们读了圣经， kita membaca firman 我 Tuhan. 们读了主的话语， Mungkin kita sudah berulang-ulang membaca Alkitab itu. 可能我们读了好多次，不断的重复 Tetapi，hanya sampai
dimengerti. 但是只是单单到明白的程度。 Apalagi kemudian kita mendengarkan penjelasan tentang bagian firman Tuhan itu. 尤其当我们听到一个关于圣经的解释的时候， Penjelasan itu begitu baik. 的解释非常好， Kita mengaminkan. 我们也相信阿门。 Kita setuju dengan cerita itu, 我 dengan 们 penjelasan 赞 itu. 同，我们同意所有的解释， Tapi hanya sampai di situ. 但是只是单单在那里而已。 Dan mohon maaf Bapak Ibu Saudara. 然后不好意思， Orang yang demikian dikatakan adalah seperti orang bodoh. 对不起，这样子的人呢，就是无知的人。 Membaca firman Tuhan. 他读了主读的话语， Mendengarkan firman Tuhan. 听了主的道， Tetapi tidak melakukannya adalah seperti orang bodoh. 但不去遵行呢，如同愚蠢的人，还是无知的人。 Tetapi saudara, 但是呢， yang mengejutkan adalah 让我更惊讶的是， pada saat saya mencoba melihat kata bodoh, 当我注意看一下这个无知这词汇呢， ternyata di dalam Perjanjian Baru itu ada kira-kira 13 kali 原 disebut. 来在新约圣经里面已经提起了大概有13次。 Dan yang mengagetkan saya adalah ada terjemahan lain dari kata ini. 让我更惊讶的呢，还有别的翻译。 Jadi kata Yunani bodoh ini ternyata juga diterjemahkan kafir di tempat lain. 原来希腊文这翻译出来无知还是愚蠢呐、还有另外的翻译就是拉加。 Saudara tahu artinya kafir bukan? 大家知道拉加的意思是什么？ Kafir adalah sebutan orang yang tidak bertuhan. 拉加的意思就是他们无神论的人。 Bayangkan saudara-saudara, 我们来想想一下， kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan. 当你和我读圣经的时候呢， Kalau saudara dan saya mengerti firman Tuhan, 当你和我明白了主的话语的时候， kita tidak melakukannya. 但是我们没有去遵行。 Alkitab menyebut saudara dan saya adalah bodoh. 圣经称我们是身为无知的人、愚蠢的人。 Dan di tempat lain di bagian Alkitab itu dikatakan kita seperti tidak bertuhan. 然后在另外一处经文说的用的词汇就是拉加，就是无神论的人。 Jadi walaupun mendengar di sini bisa berarti tahu banyak, 所以当我们看到说好像明白了很多，知 bisa 道了很多， mengerti banyak, 明白了知道了很多， bisa memahami banyak, 理解了很多， tetapi tidak pernah dilakukan. 但是没有去遵行， Maka saudara dan saya tidak pernah akan menjadi orang percaya yang sehat. 那你和我都不可能成为一个健康的信徒。 Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 4b dikatakan, 何况在约翰一书第2章第4节， orang yang demikian itu adalah golongan pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 他们是属于说谎话的人，真理也不在他们心里了。 Saudara, kalau kita melihat rangkaian penjelasan seperti itu, 所以当我们知道这样子的解释， maka tidak heran saudara kalau kemudian terjadi hujan atau badai, maka rubuh dan hebatlah kerusakan rumah itu. 所以不是其当狂风和暴雨来的时候呢，那房子就倒塌了，何况倒塌得很大。 Sampai di sini kita berhenti sejenak saudara. 在这里我们先停下来， Coba kita melihat kehidupan kita masing-masing. 我们来看看一下自己的生活。 Apa yang kita alami di dalam keseharian kita? 我们日常生活所经历到的是什么事？ Saudara, seringkali pengalaman hidup kita mengajarkan ketiadaan Tuhan. 时常我们的生活里面所教导我们，就是好像神不存在。 Waktu kita mengalami kesulitan, 当 kita 我们遇到 merasa 困难 tidak 的 ada 时候， Tuhan. 我们感觉到神不在， Apa betul saudara? 是否真的这样子吗？ Apakah betul pada saat kita mengalami kesulitan, Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan 是 kita? 否呢？当我们遇到困难的时候呢，没有神的临在吗？ Saudara, apakah bukan yang benar bahwa di dalam keseharian kita, kita sudah mengabaikan Tuhan? 应当的是呢，在我们日常生活里，我们已经忽略神了。 Di dalam keseharian kita tidak melibatkannya di dalam kehidupan kita. 在我们日常生活里都没有神在参与， Bahkan
Jujur saudara, kita seringkali merasa aneh melihat orang yang bertuhan di dalam keseharian. 何况我们要诚实的承认说，看到有神在他们生活里面的人，有时候我们会觉得很稀奇， Seolah-olah Tuhan itu tempatnya cuma di tempat-tempat tertentu. 好像神只是在某一个地方而已， Tuhan itu tempatnya di rumah ibadah. 神好只是单单在教会里面才有， Tidak di dalam keseharian kita. 没有在我们日常生活里。 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 主内的亲爱的弟兄姐妹们， Itu sebabnya pada saat goncangan hidup terjadi. 因此当我们的生命遇到困难暴风的时候 Pada 呢， saat masalah melanda kita. 当问题临到我们的生命的时候， Kita sungguh-sungguh tidak berdaya menghadapi. 我们真的无能为力的面对了。 Mari kita mengkoreksi masing-masing diri kita di hadapan Tuhan. 我们在神的面前，应当要多多的省思一下。 Saya percaya saudara di tengah-tengah pandemi yang dahsyat ini Tuhan tetap mengasihi kita. 我相信在这疫情当中呢，神还是依然爱我们的。 Walaupun ada banyak kesedihan, ada banyak kesulitan, 虽然有很多的伤心，很多的困难， tetapi Tuhan tetap memelihara dan mengasihi kita. 但是神还是依然保守我们，爱我们。 Saya percaya kita akan tetap melihat itu di dalam kehidupan kita 我相信 masing-masing. 我们还是依然会看到这一切。 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita perlu mengevaluasi 我们必须要审查， apakah selama ini kita masih membangun bangunan spiritual kita di atas pasir. 是否我们灵命的房屋呢，是建立在沙土上， Sehingga mudah sekali menimbulkan kerusakan kalau kemudian ada masalah yang muncul. 以便问题出现的时候呢，就很容易倒塌了。 Saudara, yang kedua, 然后第二点的， dikatakan adalah orang yang membangun di atas batu. 就是他们建立房子在磐石上。 Bagaimana kita bisa memahami yang kedua ini? 我们如何来理解这第二点呢？ Di dalam pasal 7 Injil Matius pasal 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上。 Sama-sama mendengar, saudara. 他们都是同样听， Tetapi yang satu tadi mendengar tidak melakukan. 但是第一的他听了，但是不去行； Yang kedua ini mendengar melakukan. 第二的呢，他听了又去行了。 Artinya bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, 所 saudara-saudara. 以意思是说，不单单听了明白又理解。 Nah, hal itu jelas dikatakan dan dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. 刚才我们在读的约翰一书第2章的时候呢，第2、第3节已经很清楚的解释， Saudara, di dalam ayat-ayat itu dikatakan 在里面记载着 bagaimana pengertian orang yang mendengar atau orang yang mengenal Tuhan. 人认识神的定义是什么。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat itu dikatakan demikian. 圣经如何记载？ Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。 Saudara, orang yang mendengar dan melakukan firman 所以，当人听了主的话并遵行， disebut sebagai orang yang mengenal Allah. 才被称为说认识神的人。 Artinya orang yang bukan sekedar mau tahu tetapi mengikuti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. 意思说呢，那个人不单单想要知道而已，但是他要遵行主的命令。 Mereka yang mendengar itu, mereka yang melakukan itu adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya, tinggal di dalam perintah-perintah itu dan hidup sama seperti Kristus. 他们听了主的话，然后遵行他的道，就是活在基督里。
Saya percaya saudara, setiap kita orang Kristen, 我相信我们每位基督徒， orang yang percaya Tuhan 我们相信主的人， adalah orang yang mau belajar firman 就 Tuhan. 是想要学习主话语的人。 Orang yang rindu mendengarkan kebenaran 我 firman 们很 Tuhan. 爱慕听主的真理， Tetapi sebagian kita adalah orang yang hanya mau mengerti saja. 但是另外一些人，他们只单单想要明白而已。 Oleh karena mendengar itu, penjelasan firman itu nampaknya begitu indah, 因为当听的时候，听到解释的时候，看起来真的很美好， begitu bagus, 那么美好的， begitu menggerakkan. 真的很感动。 Tetapi waktu kita mencoba untuk melakukannya, 但是当我们尽力要去遵行的时候呢， waktu kita mencoba untuk menghidupinya, 我们想要活出来的时候， waktu kita mencoba untuk tinggal di dalamnya, 当我们想要住在里面的时候， saudara ternyata itu tidak mudah. 原来真的不容易， Itu menjadi sesuatu yang sulit. 成为一个很困难做到的事。 Kenapa saudara? 为何如此呢？ Karena pada saat itu 因为那时候 yang terjadi adalah saudara melawan si aku. 我们要抵挡自我， Si aku yang bertahta atas hidup aku. 就是我们要抵挡我自我一直在我的生命里面掌权的。 Pada saat firman itu kita hidupi, 当我们想要活出主的话， firman itu kita kerjakan, 当我们在遵行主的话， maka si aku itu didongkel, didongkrak, dibersihkan, disingkirkan. 我们必须要赶出自我。 Itu yang terjadi, saudara. 这就是这样子发生， Itu artinya mengganggu kenyamanan kita. 就是让我们感觉很不舒服了， Itu akan mengganggu rasa egois kita. 就是搅扰到我们的自私了。 Kita selalu punya pikiran, kita punya konsep hidup yang nyaman itu seperti apa. 我们的意念，我们的想法就是很舒适的人生。 Maka di sini saudara sampai di bagian ini, saya ingat akan perkataan Rasul Paulus. 所以到这里，我想起使徒保罗所说的话， Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10. 在哥林多前书第10章13节， Rasul Paulus mengatakan di bagian bawah dari ayat ini, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang tadi diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 哥林多前书3章10到11节如此说：有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。 Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tidak ada seorang pun yang punya kekuatan, kemampuan 没有任何一个人有力量、有能力， untuk menghadapi kehidupan di dalam dunia ini 在面对世界里面的一切事， secara sendiri. 就是靠着自己来面对、来活在这世界里。 Itu sebabnya kadang pada saat saya memimpin atau menyiapkan pernikahan seseorang yang akan menikah, 因此呢，当我在那个婚前辅导的时候呢， saya seringkali bergumul, saudara-saudara. 在那时候我时常很挣扎。 Apalagi kalau kemudian saya melihat sepertinya belum ada persiapan yang matang. 尤其当我看到他们其实心里还不是很成熟的准备， Sebagai seorang hamba Tuhan yang banyak melihat pasangan-pasangan yang kesulitan di dalam kehidupan 成为一位神 berkeluarga. 仆呢，我已经看到很多夫妻在他们的婚姻之旅的时候面对的很多的困难。 Maka saya sangat gentar untuk menyiapkan kalau ada saudara yang mau menikah. 所以当面对这时候的预备他们的时候，我会战惊。 Pernikahan itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. 婚姻呢，其实是成为一个很幸福的事， Tetapi pernikahan itu juga bisa menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan. 但是也可能变成一个很难度过的事。 Bahkan kadang-kadang saya juga bisa bingung, saudara, melihat ada orang yang begitu mengasihi sebelum menikah. 有时候呢，觉得很好奇，为何他们在谈恋爱的时候呢，他们是多么恩爱， Begitu mengerti satu sama lain. 就是彼此理解。 Begitu menikah. 当结婚之后呢， menjadi sepasang orang yang tidak bisa mengerti satu sama lain. 他们不能彼此兼容了， Bahkan tidak menyukai satu sama 就是 lain. 彼此不喜欢了。
Saudaraku, kita harus membangun kehidupan spiritual kita bukan sekedar melalui pendengaran, tetapi melalui apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. 我们的灵命呢，要建立在不只单单听，但是要遵行出来。 Tanpa itu saudara, 没有这一切呢， maka kehidupan rohani kita akan tidak nampak pertumbuhan dan kematangannya. 我们的灵命确定不成熟，也不成长。 Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang 主内亲爱 dikasih 弟兄 Tuhan. 姐妹们， Dua macam bangunan ini sangat berbeda satu dengan yang lain. 我们看到这房子的那个根基呢很不同， Tetapi dua ini bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami. 这两个根基呢不是说我们不能理解， Dua hal ini yang membedakan hanya yang satu hanya mau memahami saja, tetapi yang satu setelah paham dia lakukan di dalam kehidupannya. 第一的根基就是他理解了，单单理解；第二的根基他理解了并遵行出来。 Nah itu saudara akan kemudian terlihat di dalam keseharian bahwa orang-orang yang memang mengerjakan bagiannya itu akan menjadi orang Kristen, orang percaya yang kuat menghadapi berbagai hal. 所以当他们在日常生活里面可以遵行出来的时候，面对一些事情的，他们还是可以很坚固。 Tetapi kita yang tidak mengerjakan bagian kita, tidak menghidupi kebenaran itu, akan menjadi orang-orang yang sulit waktu kita menghadapi persoalan. 但是当我们没有做我们该做的本分呢，面对困难的时候呢，我们就是很难度过。 Ada seorang hamba Tuhan senior yang mengatakan kepada saya, 有一位很资深的神仆，他如此向我说： untuk tahu seseorang itu imannya seperti apa. 想要知道他的灵命是如何的呢？ Untuk tahu seseorang itu kadar spiritualnya seperti apa. 想要知道他灵命的程度是在哪一点呢？ Bukan ditanya berapa lama sudah percaya Tuhan. 我们不是问他你信主有多久了， Bukan ditanya berapa banyak belajar firman 不 Tuhan. 是问他你学主的话有多久了， Tetapi berikan dia ujian, berikan dia kesulitan. 但是给他试验，给他困难， Atau kita lihat waktu dia mengalami kesulitan. 或者当他面对困难的时候， Maka pada saat itu seseorang itu akan terlihat imannya itu seperti apa. 那时候我们可以看到，接着他的反应会知道他的灵命是如何的。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Pengenalan kepada Tuhan yang benar itu akan membuat hidup kita menjadi hidup yang dahsyat. 对神正确的认识呢，是会让我们的生命很不一样。 Menjadi hidup yang tidak gampang goyah. 我们的生命就不容易动摇了。 Saya percaya saudara, pandemi ini sudah mengakibatkan begitu banyak kesedihan. 我知道在这疫情呢，已经带来了很多的悲伤， Begitu banyak kerugian. 很多的损害。 Tetapi saudara itu tetap tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. 但是以基督耶稣在2000年前为我们所做的事呢，是无法比的。 Satu-satunya kebutuhan manusia adalah balik dan rekonsiliasi dengan Tuhan. 我们唯一能做的就是我们要回到主的面前，与 Pada 神妥 saat 协和好。 saudara dan saya 当你和我 sudah rekonsiliasi dengan 与神 Tuhan. 已经和好了的时候呢， Pada saat saudara dan saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 当你和我已经接受主耶稣成为我们救主的时候， secara pribadi, 就是个人的救主， maka itu akan membuat hidupmu dan hidup saya berbeda. 就是会让你的生命和我的生命不同了。 Kita akan melewati, kita akan menghadapi, kita akan dimampukan untuk melihat betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. 主会赐给我们力量来面对这一切，我们可以看到我们能度过。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saya juga tidak luput dari persoalan 我也 saudara-saudara. 是没有免于困难或者事情。 Saudara tahu saya memimpin di sekolah. 大家知道我在学校领导， Sejak tahun lalu
Sejak awal tahun kondisi ini sangat menyulitkan. 从去年开始呢，就是年初呢，就是情况已经很艰难了。 Tahun ini ada puluhan siswa yang tidak jadi sekolah. 今年呢，有好几十个的学生不曾上学了， Khususnya anak-anak yang usia TK. 尤其是幼儿园的孩子， Ada beberapa yang SD, saudara. 有几位是小学生。 Karena memang cara mengajar sudah berbeda. 因为我们知道教法是不同，就是在线上， Kita mengajar dengan istilah online sekarang. 我们就是在线上上课。 Bapak Ibu guru di sekolah, sebagian ada yang di rumah. Siswa ada di rumah masing-masing. 老师们呢，有一些在学校或者在家里，如果学生呢，就是在家里而已。 Untuk anak-anak yang agak besar mungkin akan lebih mudah. 比较大的孩子可能就不成问题， Tetapi untuk anak-anak yang usia kecil itu mungkin akan lebih sulit. 但是对幼儿园的孩子、比较小的孩子，可能有些困难， Butuh pendampingan orang tua 需 misalnya. 要有父母的陪伴。 Dan yang celaka tidak semua orang tua siap. 糟糕的呢，就是不是每一位父母都已经准备好。 Dan kadang-kadang juga saluran internet juga tidak terlalu baik. 有时候网络也不稳定， Sehingga memang menjadi tidak mudah. 所以变成很不容易了。 Saya juga tidak tahu harus bagaimana untuk ke depan 我 saudara-saudara. 也不晓得往后要怎样处理。 Tapi kami di Sekolah Kalam Kudus Pekanbaru terus mengupayakan supaya bahan ataupun mengajar itu diperbaiki dari waktu ke waktu. 但是我们在北干的圣道学校呢，不断的努力更新我们的教材。 Tapi kalau ada yang bertanya kepada saya, bagaimana nanti ke depan Sekolah Kalam Kudus Pekanbaru? 然后如果有人问我说，往后的北干圣道学校会如何呢？ Saya tidak tahu sudah. 我也不知道要怎样回答，我 Saya 也不晓 hanya 得。 mohon belas kasihan Tuhan. 我的单单能求神的 Kami 怜悯， berusaha untuk memperbaiki terus dari waktu ke waktu. 我们不断的更新，不断的改变。 Mungkin saudara yang bekerja di luar juga demikian. 可能我们在外面工作的也是如此， Tidak pasti saudara. 不确定。 Mungkin ada sebagian yang bagus. 可能有一些是蛮不错的。 Saya dengar sekarang kalau kerja kuliner baik. 我觉得现在如果卖食物的吃的呢，好像不错，餐厅。 Atau mungkin ada bidang lain yang masih bisa jalan. 可能还有其他的呢，还可以就是运行的。 Saudara tidak ada yang luput dari kesulitan. 没有人可以免于这些困难。 Tetapi itu bukan berarti Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita. 但是不等于说没有神在我们的生命里。 Satu demi satu persoalan dilewati saudara. 一一的问题困难我们能度过， Mungkin awalnya begitu banyak. 可能一开始的时候困难有很多， Tapi kemudian sedikit demi sedikit kita melihat. 但是开始我们看到了一个又一个。 Yang jelas saudara, kehidupan kita tidak sama lagi. 确定的呢，我们的生命、我们的人生就不同了。 Kita tidak bisa lagi kembali ke era yang dulu. 我们不能回去到像以往的情况。 Misalnya kita sekarang harus lebih banyak di rumah saudara. 比如说现在我们有比较多的时间就是在家里， Kita lebih banyak beraktivitas sendiri. 我们比较多的就是自己的活动， Sangat berbeda dengan yang lalu. 与别人还是之前是不同。 Tahun ini apakah kita bisa bergereja bersama? 今年是否我们可以在教堂里面敬拜吗？ Dalam arti di dalam satu tempat? 就是在同一个地方敬拜， Saya masih juga nggak tahu. 我也不晓得， Karena situasinya masih belum bisa. 因为情况还不稳定。 Kita tahu di beberapa tempat di Indonesia 我 masih 们知 belum 道在印 bagus. 尼有几个地方呢，还不是说很好。 Tetapi saudara, bukan berarti Tuhan tidak ada. 但是不等于说神不存在。 Kesulitan apapun tidak boleh membuat saudara dan saya menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mampu mengatasi persoalan ini. 任何困难不可以让我们想说我们的神不能。 Saya percaya kalau saudara dan saya membiasakan diri untuk selalu mengerjakan firman di dalam keseharian kita. 当你和我每天都可以遵行主的话语的时候呢， Maka kita akan kembali diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. 确定神会赐给我们能力、力量，我们会知道神还是爱我们的。 Saudara, sekali lagi kalau Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu. 又再一次，当主耶稣已经死了和复活2000年前的时候呢， Sudah memberikan kasih yang begitu besar. 他伟大的爱已经赐给我们了。 Tuhan yang sama 同样的神， akan memelihara kehidupan saudara dan saya. 他会保守你和我的人 Tuhan 生。 yang sama
同样的神 akan memastikan kita dalam keadaan baik. 会确定你和我在很好的情况。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， tahun ini mungkin tetap menjadi tahun yang sulit. 今年可能还是挺艰难的一年。 Upaya mengatasi pandemik itu masih dijalankan 解决疫情的问题还正在进行， dan belum selesai, saudara. 还没结束。 Tapi puji Tuhan, kita sudah mendengar berita bahwa ada vaksin yang sudah mulai diberikan. 但是感谢主，我们听了一个消息，就是说已经有疫苗了。 Dan saya juga mendengar ada upaya pemberian terapi plasma. 然后我也是听到了关于血浆的治疗， Terapi yang mengambil plasma dari darah orang yang pernah mengalami infeksi virus. 这个治疗法就是从他们之前已经感染到病毒，然后已经痊愈了，从他的血里面拿出来他的血浆。 Tapi upaya-upaya ini harus tetap dibarengi dengan protokol kesehatan. 但是这些的做法呢，他们必须要是照着健康的规定进行。 Kita harus memakai masker, 我们必须要用口罩， kita harus mencuci tangan, 我们必须要洗手， dan kita juga harus menjauhi kerumunan. 我们也是要远离众人的，就是很多人的地方。 Saudara, setiap kita mungkin masih hidup dalam ketidakpastian. 可能我们是活在不确定的情况。 Saya berharap kita menggunakan kesempatan yang masih ada untuk terus menjadi orang yang bijaksana. 我很盼望我们可以把握时机，活出有聪明智慧的人出来， Membangun relasi dengan Tuhan 要建立与神美好的关系， dan mengerjakan bagian kita. 并遵行并做出我们本分。 Tetap bangunlah rumah rohani kita di atas batu, 我们要建立属灵的房屋在磐石上， di atas firman Tuhan, 在主的话语之上， supaya kita sanggup melalui hari-hari yang tidak mudah ini. 使我们能度过这不容易的日子。 Persis seperti waktu orang-orang Israel hampir masuk ke tanah perjanjian. 如同以色列人那时候，他们要进入应许之地的时候， Ternyata mereka tidak bisa menikmati dengan mudah. 原来他们不是很容易能享受到的， Mereka harus memperjuangkannya. 他们必须要奋斗， Mereka harus merebutnya. 他们要去争取。 Saudara, saya percaya pergumulan mereka pasti berat untuk memenangkannya. 相信他们那时候的挣扎真的很不容易， Sama dengan kita hari ini. 如同我们现在。 Saya percaya Tuhan menyediakan banyak hal untuk kita nikmati. 我相信神已经预备了很多事让我们可以享受的， Tetapi itu bukan hal mudah untuk dimenangkan. 但是不容易可以得胜。 Tapi saya percaya, 但是我相信， saya yakin 我深信， kalau kita bersama dengan Tuhan, 当我们与神同行的时 kalau 候， keseharian kita bersama dengan 当 Tuhan, 我们的每日的日常生活里面与主 kalau 同 saudara 行， dan saya melakukan perintah-perintahnya, 当我们遵行主的诫命的时候， kalau saudara dan saya hidup di dalam firman-Nya, 当我们活在主的话语里， kalau saudara dan saya selalu bersama-sama dengan Dia Sang Penebus kita, 当你和我就是一直与我们的救赎主同行的时候， maka kita akan diberikan kekuatan. 确定他会赐给我们力量， Kita akan selalu diberikan kemampuan. 他会给我们能力。 Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. 主祝福我们每 Mari kita 一位， berdoa. 我们一起低头祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. 主耶稣，感谢你赐给我们的今天， Firman-Mu mengingatkan hal yang begitu sederhana. 你的话语提醒我们那么简单的道理的真理， Mengajar kami untuk menjadi orang yang bijaksana. 教导我们要成为聪明的人。 Orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan kebenaran firman. 聪明智慧的人呢，就是当他们遵行你的话语。 Orang yang bijaksana adalah orang yang mengenal Tuhan. 聪明智慧的人，就是当他们认识主。
Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang tinggal di dalam firman. 认识主的人呢，就是活在主的话语里。 Bahkan orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. 何况他就是每日是与主同行的 Saat 人。 ini kami berdoa ya Tuhan untuk 主 setiap 啊 kami. 今天我们特别为我们每一位来祷告。 Jemaat-Mu dimanapun kami berada. 无论你的信徒在何处， Mungkin ada sebagian yang kesulitan. 可能有一些他们遇到困难， Ada sebagian yang sakit. 有一些在疾病当中， Ada sebagian yang bingung 有一些可能在疑惑， melihat banyak ketidakpastian. 看到一些不确定的事。 Tuhan tolonglah 主啊，求你帮助， ingatkan kepada kami 提醒我们， bahwa Engkau adalah Tuhan yang sama 你是同样的神， dahulu, sekarang dan selama-lamanya. 就是既在、今在和永在。 Engkau adalah Kristus yang menebus kami. 你是救赎主，救赎了我们的主， Bukan dengan barang yang fana, 不是借着可以朽坏的 tetapi dengan 食物 darah yang 但是借着 mahal. 你的宝血， Dengan darah yang mahal. 借着你的宝血， Tuhan, bantulah setiap kami. 主啊，求你帮助我们每一位。 Mungkin kami masih akan melewati saat-saat yang sulit. 可能我们还有度过艰难的日子， Mungkin sebagian akan menjadi bosan dan jenuh. 可能我们会觉得很厌烦。 Tapi biarlah mengingat Engkau yang hidup ya Tuhan. 但是当我们记得你是我 Engkau 们 yang 活泼的 ada 神， bersama-sama kami di dalam keseharian 你 kami. 是与我们同在的神， Kami bisa semangat dan kuat kembali. 我们可以有力量再复兴起来。 Berkati setiap kami ya 求 Tuhan. 主祝福我们每一位。 Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus 我 Kristus. 们祷告祈求，奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan kita ke dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan Engkau telah mencukupkan apa yang telah kami butuhkan. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin mengembalikan sebagian kecil dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau melihat tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan kiranya Engkau yang memberikan kebijaksanaan kepada segenap majelis dalam mengelola persembahan yang telah terkumpulkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah hari ini, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Silakan mengambil saat teduh dan ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.